Di bulan Jun, masa sibuk bercucuk tanam sudah pun berlalu dan di tepi Sungai Lalin telah memulihkan kedamaian sebelumnya. Pada masa santai, demi memperkaya budaya hidup petani, pemerintah Desa Duja sedang bersiap sedia untuk melangsungkan pertunjukan Yangkung. Kita semua tahu sekarang ni kita melalui kehidupan desa yang biasa dan kebetulan pula kesibukan pertanian dah berlalu. Jadi ini masa lapang kita. Boleh dikatakan masa rehat atau masa santai. Pertandingan Yangkung akan dibuat di Kampung Zengxing. Kampung Zengxing? Betul tu. Baiklah, tak ada masalah. Di Kampung Zengxing. Awak semua dah lama menjawat jawatan setiausaha. Kita bercakap tentang setiausaha cawangan lama. Kita lebih menonjol dan terkemuka di Pekan Duja. Mari kita semak semula situasi kita. Jadi apakah awak semua mempunyai apa-apa idea atau pendapat dan cadangan? Rasanya beginilah. Rata-ratanya di kawasan-kawasan luar bandar, masa sibuk pertanian memang penat, tak ada masa bermain. Pada masa lapang hiburan dan pembinaan peradaban, kerohanian sangat penting. Terutamanya untuk petani yang berumur. Misalnya ada wanita, kalau ada waktu senggang, dia menyanyi dan menari di dataran. Mereka ni tak suka bermain mahjong, gosip atau itu ini. Dia tahu bahawa sukan juga akan menjadi satu budaya. Kami pula akan mempersembahkan dua tarian. Dua. Dua tarian. Baiklah. Latihan dah pun selesai. Hari-hari biasa, kami juga menari dan semua penduduk suka. Saya akan jadi jurulatih pagi dan petang juga. Pasukan dah siap, kostum dah beli. Kira-kira berapa orang? Lebih kurang 30. 30 orang. Untuk dua persembahan. Tarian gelanggang Kampung Duja berkualiti. Dan kalau tak silap saya, tahun lepas kita ada ambil bahagian di Kampung Bucang, betul tak? Ya. Rasanya Memang memang terkenal kat Kampung Duja. Ya, Bila betul. petang aja, penduduk secara automatik sampai. Ya. Setiausaha Feng, Ya, saya nak bagi cadangan. silakan. Tempat awak kan banyak duit, jadi janganlah kedekut sangat. Biasanya setiap ahli diberi makan tengah hari. Semua setuju tak cakap saya sekarang? Biar saya bagi tahu, di kampung-kampung lain saya ada lebih daripada 20 pasukan. Pada 7 hari bulan, 17 dan 27 setiap bulan adalah hari pasaran Pekan Duja. Suasana di pasar hari ini meriah dengan sorakan itik di mana-mana. Berikutan, beberapa tahun lepas Bandar Wuchang telah mempromosikan tanaman padi itik ekologi organik. Sekarang adalah masa yang paling sesuai untuk memasukkan itik di sawah. Kedengaran riuh rendah orang ramai membeli dan menjual itik. Tak ketinggalan, Du Zong Xie juga ingin membeli beberapa itik dan melepasnya ke sawah koperasi. Berapa ni? Beli Nak lah. banyak yang elok. Mari. Ya. Berapa seekor yang macam ni? Boleh. Mari. Nak banyak Seekor ke? berapa? Enam Macam nak mati yen. je. Murah tu. Masih segar lagi. Oh, masih segar ya? Taklah, masih sihat tu. Pilihlah. Yang kecil saya tak nak. Besarlah ni. Ha? Saya jual yang besar kat pakcik. Ya, Sihat boleh, ni. boleh. Yang kecil-kecil saya tinggalkan Boleh, untuk boleh. saya. Pilih kan? Semua ni besar. Jangan risau, saya pilih yang besar-besar untuk pakcik ya. Yang kecil tak nak. Baik, Pilih yang besar. baik. Bagi satu kotak. Bagi. Isi 20 ekor. Ya. Pilih Biar saya sendiri pilih. ya. Ha? Ya. Ini macam tahun lepas. Betul. Bagus-bagus. Yang ni besar. Semua segar ni. Saya pilih sendiri. Kiralah. Mari jualan murah. Untuk hari ini sahaja, jangan ketinggalan. Mari beli, tak beli anda rugi. Cepat. Siapa cepat dia dapat. Semua segar-segar kali ni. Sama jenis macam tahun lepas, ya? Ambil. Chen Honggang juga tidak ketinggalan Banyak membeli ni. ratusan itik. Seorang peniaga Ya. dalam talian, Oh. namun Nanti beras tengok itik gaya merupakan seekor ni. jenama utama. Chen Honggang Boleh. mempunyai kesedaran pemasaran Boleh yang tak dimiliki kebanyakan petani di pekan ini. Sambil membantu menurunkan itik, ia meminta abangnya untuk mengambil gambar bagi tujuan promosi. Jalan je. Ya. Patah balik. Jalan balik ke sana macam tadi. Jangan kaku. Jangan pedulikan saya. Anggap je saya tak ada kat sini. Lepas tu jalan terus. Ke sana sikit. Jalan terus ke arah saya. Dah dekat, lepaskan itik. Baik. Sekarang jalan, ya. Sedia, letakkan itik. Letak. Baik.
Jangan Sini. letak kat tepi. Jangan letak kat depan-depan. Sini lagi. Letak dekat sini. Shu. Lepaskan seko-seko. Seko-seko. Bagus. Bagus. Dah. Ambil seko, lepas tu baru lepaskan. Okey, macam tu. Masa pertunjukan Yangko tinggal tak berapa lama lagi. Tapi pengesahan dari kumpulan persembahan kumpulan Ki belum diterima. Ketua kampung Huang Chun Cheng dan Ketua Pejabat Wanita Hao Yun Rong berasa sedikit risau. Setiausaha you boleh mainkan drum. Abangnya boleh tiupkan trumpet. Dan Macam tahun sebelum ni ya, kan? Chen Lim Fu dari kampung awak boleh main cymbal kan? Main drum Ya. pun boleh. Kesihatan pakcik saya macam mana ya? Boleh pukul tambur tak? Sebab esok ada Yangko. Ingat nak minta tolong dia main drum esok. Ya, baiklah. Cuba nanti latih Yangko atau menari ya. Tarian gelanggang kampung awak dah berlatih berapa lama setakat ni? Lama juga. Tapi tak berapa ramai dan kami tak ada kostum. Ya. Tapi apa bezanya lagu Boleh kami katakan dengan tak lagu banyak awak? beza. Yang Ko tu pernah Dari segi tarian sertai banyak. pertandingan 4 tahun lepas. Nak Tapi berlatih beberapa pun tahun ambil ni tak masa. berlatih. Tak berlatih jadi dah lupa. Nanti kita pergi ke Wuyi tengok mereka nak buat persembahan apa ya. Kita cuba tengok sama ada mereka nak buat Yangko atau tarian gelanggang aja. Dulu mereka menari bebas Ya, saja. ya. Hmm. Mestilah. Memandangkan sekarang ada pertandingan, awak semua pilih orang yang sama Ya, dan ya, dah mula betul berlatih juga ke? tu. Ya. Maknanya kita masuk Masih kita masuk tarian lah. gelanggang lah. Ya, betul. Bukan Yangko Betul. ke? Tak boleh, cukup tak orang. cukup orang nak buat Hmm. kumpulan. 4 tahun lepas Kampung Ki Ya. ada 3 kumpulan tarian Yangko. Betul. Sekarang yang dah Ada berumur dah tak lelaki nak tak? ikut. Yang muda pula tak suka tarian ni. Yang muda-muda memang tak suka. Kebanyakannya ada asas bila-bila boleh mula. Ya, betul. Nak tak nak je. Lelaki apa menari Yangko? Tak ada, ya? Tak ada. Tak ramai. Tak Semua apa. wanita lah. Tak ramai Ya. orang. Kat tempat lain pun sama. Dekat tempat lain ada lelaki memikul bakul kecil. Bagus Ya. dalam perlumbaan. Tarian perahu kering pun ada lelaki. Ya, Ya. boleh angkat Ah, bakul terbakul yelah. lelaki. Betul ke nak panggil mereka? Betul, betul. Tapi mereka Kalau sanggup awak ikut. nak tu bukan kumpulan nyanyian memang Ya. susah. Kami Kami bukannya bukannya boleh pandai menyanyi menyanyi. pun. Tapi kalau Yangko, kami boleh pilih beberapa orang terbaik untuk dari 3 tempat ni. Lepas tu jadikan satu kumpulan Yangko. Mana boleh gerakannya lain. Kacau bilau jadinya nanti. Dia guru yang cakap. Kami Ya. berlatih dari pukul 8 sampai pukul 8 malam nanti. Dapat sikit pun okey lah. Boleh kumpulkan dalam 12 orang lebih tak? Boleh, malam nanti awak datang. Saya cuba tanya mereka. Kalau tak boleh, cuba pergi setiap rumah tanya seorang-seorang nanti. Setiap hari mereka menari di laman rumah mereka. Boleh je Bang nak ada kat jumpa. rumah tak? Nanti saya tanya. Biasanya waktu macam Okey, ni jomlah mereka tengok. ada. Pakai skirt hitam dan blus macam biasa ya. Apa-apa je yang selesa. boleh. Okey? Okey, bunyinya macam menarik aja. Tapi Mi tak datang malam ya. 12 lebih dah ada dah. Nanti kita tentukan pukul berapa esok ya. Sebab nak Tak tengok apa, berapa kita ramai tunggu je. untuk dibawa ke sini Tapi nanti. saya rasa memang cukup Kita datang 12. je. Hari ini, Chen Honggang bangun awal pagi. Perniagaan internetnya sudah mempunyai 40 kategori barang dagangan pertanian dan tambahan. Dia kerap keluar untuk mencari barang-barang berkualiti. Cuaca sekarang memang sangat baik untuk madu pokok linden. Dia ada temu janji dengan penternak madu dan sekarang dia menuju ke kawasan gunung untuk melihatnya. Hai. Pakcik, madu dah ada? Dah siap dah. Ya. Saya dah tunggu dari tadi lagi. Mari, mari. Ada kat laman belakang. Belakang ya? Kat belakang tu. Lebah ni sengat orang ke? Sengat juga, tapi Oh, macam agak tu. kurang lah. Memang kurang. Kalau lindung matahari, lebah Oh, jadi akan terangkan penjagaan lebah ni pada saya. kesejukan nanti. Oh, Lebah tak tahan panas. Saya ingat lebah takut hujan. Bukan, Oh. memang tak. Keadaannya macam ni. Tengoklah. Semua ni lebah pokok linden ke? Betul. Semua madu ni dari pokok mana? linden. Linden sini atau Gunung Kifeng?
Madu Lebah ni datang dari mana-mana? Dari sini atau dari sebelah gunung sana? Gunung Dongshan. Ya, Oh. Dongshan. Oh, Sebelah ya. timur laut ikut sini. Sebelah ni Sebelah pula sini macam mana? pun ada juga. Tapi tak Faham. berapa banyak sangat. Sedap. Ha. Sedap. Wangi Bagus baunya betul kan? Memang wangi. Ya, ya. Boleh bau wangi Ya. padanya. Ini madu baru kan? Madu baru. Semuanya tak boleh nak simpan kat sini. Takut rosak. Nanti Ya, rugi betul. kan? Oh, apa Ini kata semua tunjukkan ini demo adalah yang betul? hasilnya. Ya, betul. ya. Minta tolong sikit ya. Awak ambil mesej pengaduk tu dan Ya, ya, tunjuk ya. pada mereka. Cepat sikit ya. Sekarang ni, kita mula mengaduk inden baru tahun 2017. Ia belum dihantar. Rakaman Mungkin tak ada ni isyarat. untuk apa pula? Hantar di laman sosial. Di telefon ni ada 5,000 kenalan. Dan telefon satu lagi ada 2,000 orang. Dan mereka semua tu adalah pelanggan perniagaan saya. Bagi saya hantar gambar madu ni tunjuk pada orang dan bagi orang tahu. Itu cara nak promosi produk. Bau pokok linden ni wangi. Memang Dah betul-betul wangi. tentulah ini linden asli. Betul. Ini linden jenis apa ya? Tilia amurensis. Itulah dia. Madu ni memang takkan mereput, ya? Takkan reput. Jadi ia akan Ya, ya. mengembang sehingga ada buih sampai musim Bila panas. ia dah sampai 40 darjah, ia takkan mereput lagi sebab dah maksimum. Begitulah Jadi prosesnya. kalau masuk dalam sebab botol, ia naik tak? tak naik. Dah tentu tidak. Oh, ya. Keputusan peperiksaan sudah pun keluar dan rakan sekelasnya sudah pun tahu markahnya. Anak perempuan Hao Yun Rong rasa cukup gementar. Mak, kad periksa saya kat mana? Kamu nak buat apa? Mak tak payahlah tanya. Mana dia? Cepatlah, Mak. Yang mana satu? Sebelah sini. Ini pun dia. Dah pergi. Pergilah, Mak. Pergilah. Kamu ni kenapa, ha? Tak ada apa. Kenapa Mak berdiri kat sana? Mak keluarlah. Janganlah tengok saya pula. Mak tak kacau kamu pun. Tak apa. Saya dah periksa markah saya, Mak. Macam mana saya nak cakap ni ya? Markah saya biasa je. Mak, Apa lagi? esok saya nak makan ikan, Mak. Dah ikan pula. Sungai Lalin yang terus mengalirkan airnya terus menghijaukan sawah padi di kedua-dua sisi. Tahun ini padi tumbuh dengan subur. Laudu menyaksikannya dan merasa lega di hatinya sendiri. Dia merancang untuk berniaga di internet aja dan juga menjual beras atas talian. Yang jual beras tu siapa? Dia anak perempuan saya. Dah pun bersedia untuk pergi Korea Selatan. Anak lelaki saya pun terlibat. Ya, mereka berdua. Memang mereka berdua jadi. Kami sedang mencari jalan penyelesaiannya. Ya, terima kasih. Nanti bila dah mula, awak kena bimbing dan bantu mereka. Dan berikan tunjuk ajar. Ya, ya betul. Betul. Terima kasih. Saya akan terhutang budi. Untuk jual beras, kamu kena bekerjasama untuk menjadikannya maju dan dikenali. Dan juga- Ya betul, jangan malu nak bertanya Ya, pada orang lain untuk Jangan belajar. malu-malu. Sebenarnya, 2 hari lepas kami buat perniagaan internet. Gambar belum Kenalah masuk tanya nanti saya orang jangan macam malu. mana. Saya dah kumpulkan banyak gambar-gambar untuk dimuat naik. Ya. Sebab itu adalah jalan yang paling mudah untuk promosikan produk-produk kita di mata orang luar. Anak sulungnya ke Korea Selatan. Jadi Laudu bebankan tugas untuk membuka kedai ke atas bahu anak lelakinya serta menantunya sendiri. Pasangan yang tak pernah menguruskan perniagaan dalam talian rasa cukup bimbang. Tapi, dibekalkan dengan keyakinan ibu bapa,
Mereka berdua berhasrat untuk tetap mencuba. Tengok keadaan negara ni. Kita dah ada tanah sendiri. Jadi Ingat bila dia. kami dah tua nanti dan tak boleh nak bertani lagi, kamu berdua harus meneruskan kerja bertani Untuk ni. perniagaan internet tu, kami dah pun ada nama kedai dan kedai dah pun ada. Sekarang ni reka bentuk kedai yang belum ada. 1-2 hari ni saya akan cari mereka untuk kedai tu dulu. Cara muat naik gambar dan bila dah tahu, saya akan terus buat dan selepas tu bayar deposit untuk kedai. Barulah kita boleh daftar masuk. Dan mulakan perniagaan, saya akan dapatkan maklumat dulu. Dan kemudian barulah kita akan bayar deposit untuk Tanya kedai. je mana-mana yang Bila kamu dah tak daftar tahu. masuk dengan telefon atau komputer, maknanya kita dah boleh mulakan perniagaan. Saya tak pandai komputer, jadi saya ada banyak soalan nak tanya pada mereka. Kalau ada yang tak faham, Memang ayah sendiri pun boleh tanya. Bila dah Bila terangkan tu, diterangkan, barulah baru kamu Ya, senang faham, memang kita saya nak faham. tanya pada mereka nanti. Betul-betul. Masalahnya sekarang pada muat naik. Betul. Bila dah belajar semua nanti baru senang sikit. Betul. Sekarang ni saya tengah cuba macam-macam cara untuk muat naik. Penduduk kampung Ki yang ikut serta dalam persembahan Yangko akhirnya telah pun dipilih. Para wanita yang sukakan kecantikan telah berjumpa hari ini dan membuat pilihan baju-baju yang cantik di internet. Saya sibuk ni, jadi kamu semua cepat pilih baju ya. Aduhai. Saya ni sibuk. Sibuk apa? Saya ni kan orang yang sibuk. Awak ni kenapa? Banyak mulut lah, pening saya. Awak semua ni ada-ada je lah membela. Jangan cakap Boleh apa-apa je, ya. Duhai. Ish. Saya belum bayar bunga lagi tau. Jangan banyak cakap, makan je. Tak apalah. Muka dia ni nampak putih betul lah. Kalau muka putih, pakai apa pun cantik. Betul Yang tu, ikat tali muka ni tak nampak elok. putih. Cuba tengok yang ni. Ini pun nampak Betul gemuk juga nanti. tu. Tapi tengok orang juga Kena yang bergaya. pakai. Yang guna zip ni macam boleh aja. Pakai zip tapi ikat tali Tapi juga. kita kena tengok muka dia. Bagi saya juga, yang kan? ni nampak lebih berani. Sesuai dan atau juga tak? lebih menarik. Ya, betul cakap Tengoklah awak. tu. Tapi yang ni cantik juga ni. Yelah, cantik sangat. Kain dia. Apa suka kalau macam ni? Tengok tu, kembang kan skirt dia. Tengoklah, cantik. Cuba bayangkan kalau awak yang pakai. Cantik tak? Bagi saya semuanya sesuai aja. Memang cantik juga tu. Cuba tengok Bagi ni. saya yang ni nampak lebih Bandingkan berani. warna Kita ni kena dan tengok juga lebih dia menarik. Dengan juga kan. warna yang lagi satu ni. Merah dengan biru cantik Betul. kan? Pada hari yang penting esok, setiausaha Liu Xiangdong daripada Pekan Duja akan hadir untuk pertunjukan fashion yang dibuat. Para penduduk semua sedang giat berlatih dan mencantikkan pergerakan. Cara awak menari dah macam biasa menari aja. Saya ke ni? Ya, menarilah dengan mereka sekali. Saya tak ada suit yang sesuai untuk menari macam tu. Tak apalah, ini latihan aja. Jangan teragak-agak. Bertenang aja dan buat macam biasa. Jangan tengok kiri kanan. Pandang podium aja. Pandang depan, mata kena depan dengan senyuman sekali dan pergerakan mestilah kena cantik sekali tau. Teruskan menari macam latihan biasa. Yang penting jangan ikut suka-suka hati aja. Ingat ya, ikut apa yang saya ajar. Tak apa, Pertama, awak jangan gagap, risau. tenang Ini aja. latihan aja. Kedua, jangan tengok kiri kanan. Yang ini. Mesti tengok podium. Pandang Betul. hadapan. Ya, guna mata sudut kena mata pandang aja. hadapan Ya, dengan macam senyuman. ni Terus salah. Kiri dan anggun, kanan. terus Satu menari orang yang macam masih biasa kurang. kita Macam latihan. ni pun kurang seorang. Buat aja, Dulu jangan macam mana pandang yang tempat jelas lain. dulu. Kan semua buat apa yang dah Esok diajar. pagi. Jangan Baru buat cara sunat lain. sekarang adalah Ingat tahu tangan semua? jangan Kita angkat tahu. tinggi-tinggi ya. Dengar tak ni? Hari persembahan Yangko akhirnya telah pun tiba. Disebabkan mereka semua ingin berlatih, sebelum bertolak, Hao Yunrong dan anggotanya mulakan latihan bagi menyempurnakan persembahan dengan baik.
Nampak kemas lah. Tangan mesti serentak. Lagunya sama aja, tak ada ubah Dengar apa-apa ni, pun. pergerakan mesti sama. Barulah nampak cantik kan? Ya, ya, betul. Biar Yang nampak penting sama. semangat. Betul Pergerakan lah. tak ada masalah sangat. Ingat semua Saya yang penting pernah. semangat ya. Jangan lupa tu tau. Saya nak. Dah Nak nampak menari cantik juga. dah tu. Saya nak menari. Lori dah sampai. Saya belum makan lagi. Nanti saya lapar lah. Awak semua kat sana tu cepatlah jalan. Tinggal awak je ni. Dah cukup? Ya, cukup. Baiklah. Semoga aktiviti ini berjalan dengan lancar. Semoga persidangan parti kali ke-19 akan berjaya. Salah macam tu lah. Bukan. Habis tu macam mana? Bukan kena bergerak macam ni ke? Kan? Lepas tu kena angkat tangan macam ni. Kipas dekat atas. Kipas, kipas, kipas. Kipas macam ni. Masalahnya mana kipasnya? Kipas, kipas lah. Macam ni lah. Buat macam ni pelan-pelan. Janganlah kacau. Okey, dengar sini. Di sini, kamu paling muda. Jadi kamu ada tenaga lebih dan juga yakin pada diri sendiri. Buat apa yang kamu dah berlatih selama ini. Ya? Buat persembahan yang paling bagus kamu pernah buat tau. Kami ni dari Pekan Duja ingin memberi pujian kepada Kampung Kie. Boleh tahan juga persembahan awak semua ya. Semalam kami berlatih sampai lewat malam. Buat latihan tambahan lagi. Lepas ni saya pula yang menari. Lain kali kalau ada apa-apa persembahannya, biar awak yang uruskan. Ya, boleh aja. Pengurusan dia memang Tak ada betul-betul Kami masalah. serah hebat semua lah. pada awak.
Terdapat berita gembira pada keluarga Hao Yun Rong. Keputusan penerimaan Kat dalam universiti nanti, anak jangan lupa perempuannya tunjukkan sudah pun keputusan tiba. pada mak Pastilah kamu. saya tunjuk. Ayah nak pergi tempat kerja kejap. Okey, hati-hati Pergi bawa dulu. kereta. Selamat sampai. Hati-hati ayah. Ya. Mak, Ya, Mak sihat. Mak sihat. Kamu Saya sihat nak tunjuk ke? sesuatu. Mak, saya nak bagi ni. Apa benda ni? Keputusan ke? Ya, baru ambil tadi. Baguslah. Kamu pergi dengan siapa tadi? Saya baru aja pergi dengan ayah tadi. Dekat Bandar Uchang Ya, ya? Mak. Kat Mak mana tempatnya? tengoklah. Institut Teknologi Harbin. Buka lah. Aduh. Saya dah tengok tadi. Yang mana satu ni? Yang ni. Aduh, ini kali pertama Mak tengok sijil penerimaan tau. Itu Mak suka harunya. tak? Dah jadi kenyataan. Terharunya. Aduh, dah tu, Mak. Ini kan impian Mak. Kedai makan yang dibuka oleh anak lelaki Huang Chen Chun sudah hampir menjadi muflis. Dengan itu, pasangan Huang mengajar anak lelakinya Dong Sheng tentang pengalaman hidup yang Sejak perlu kedai ni dilalui. dibuka, banyak benda yang dah berlaku, Mak. Saya tanya ke mana pergi hasil kita. Dia cakap dia tak tahu. Saya tak tahu nak buat apalah. Sebab tu, saya tak nak teruskan lagi. Dia tak ada cakap apa-apa. Anggaplah itu satu pengalaman bagi kamu tu, ya? Ingat, ini perkara biasa je. Janganlah ambil remeh. Saya rasa wang patutnya dah masuk dalam 3 bulan ni. Tak mungkin dalam masa tu wang tu boleh hilang. Tak mungkin lah. Pasal benda ni, saya dah 2 hari 2 malam tak tidur. Alahai, tak payah risau Tak cukup lah. tidur. Hai, jangan risau. Kamu dengar sini. Ayah dah cakap, beringatlah. Dari awal kamu sepatutnya tak berkawan dengan orang macam ni. Bagi mereka, kamu bukan sesiapa pun, dah sahabat yang sejati, takkan buat kita sampai jadi macam ni. Kamu rasa macam tu ke nak dipanggil sahabat? Itu semua mengarutlah. Dengar sini, bila kita ada wang, dari situlah kita akan nilai mereka. Sahabat akan ada dengan kita, tak kira kita dalam kesusahan ataupun tidak. Tapi sekarang bila kamu tengah susah, semua kawan kamu dah pergi. Lepas ni kalau ada apa-apa yang berlaku, bagi tahu pada ayah terus. Tarikh hari ini ialah 1 Ogos. Hari yang istimewa bagi Chen Honggang yang pernah berkhidmat dalam tentera. Di hadapan komputernya, dia sedang menonton program perarakan pada Hari Tentera. Kehidupannya sebagai tentera amat memberi kesan pada dirinya. Abang suka tengok video tu ya? Ya. Abang Suka terkenal nak sangat. menjadi askar ya? Masa tu, bila abang tengok aje perarakan tentera ni, abang kagum. Semuanya nampak teratur. Jadi abang pun fikir nak masuk juga. Lepas tu abang terus sertainya. Abang suka nampak dengan segak tentera. waktu tu. Lagi-lagi masa abang pakai baju askar. Masa abang berjalan ramai-ramai, saya nampak abang je. Kacak. Ya. Terpikat saya. Betul ni. Kalau tak tampan tak Betul sukalah. Ya. Betul, saya terpikat bila tengok abang. Askar perlu berbesar hati. Askar tak boleh lupakan persahabatan mereka yang ada. Awak ingat lagi tak masa awak mula-mula datang rumah abang? Ingat, Abang masih berpakaian tentera walaupun dalam rumah. abang ingat lagi tak masa abang balik cuti masa tu? Kita dijodohkan untuk bertemu pada hari itu. Kalau kita tak jumpa, abang akan jadi tentera lagi. Masa abang berhenti sebab saya ke? Ya, masa tu dah kenal dengan awak dan lagipun pada waktu tu mak ayah tengah sakit jadi abang pun balik. Bagus juga bila abang dah berhenti sebab kita pun dah bina rumah sekarang. Mak ayah pun dah mula sihat.
Saya lupa nak bagi tahu abang yang bihun dah sampai semalam. Nanti abang pergilah tengok tau. Macam mana bihun semalam. Nanti abang tengok lepas habis perarakan Nanti ni ya. tengok ya. Hello, Encik Zau. Kualiti bihun yang Encik hantar kali ni teruk lah. Kualitinya nampak teruk. Lebih teruk dari dulu sebab warnanya nampak tak cantik. Kenapa pula? Apa? Kita berniaga kena ada untung. Tapi tak bolehlah turunkan kualiti semata-mata nak kaut keuntungan. Chen Honggang, seorang yang ceria, jarang menunjukkan kemarahannya. Tapi kali ini ia berkait dengan kualiti produk. Jadi beliau tak boleh menahan lagi. Nadanya yang perlahan itu kini menjadi lantang. Tak boleh. Kalau macam tu, awak mesti beri kami pampasan. Awak tak boleh bagi alasan macam tu pada kami. Kalau awak tak ada masa, awak boleh serahkan tugas pada pekerja awak untuk jaga kualiti. Kami tak akan terima kerugian yang macam ni. Saya akan hantar balik semua ni pada awak dan awak kena buat keluaran yang baru untuk kami. Tak bolehlah macam tu. Kita kan dah sepakat, betul tak? Bahan mentah yang saya bagi semuanya berkualiti. Jadi janganlah macam ni. Semalam awak tak pergi periksa ke bihun tu? Tak, saya tak tengok pun. Kualitinya teruk. Awak belum buat penghantaran kan? Belum, tapi yang lama punya saya dah hantar. Awak tak tengok ke? Bila sampai aja saya terus simpan, bang. Bihun kali ni teruk. Lebih teruk dari yang dulu. Abang dah hubungi dia? Dah tadi. Barang akan dipulangkan dan lepas tu mereka akan buat pengeluaran semula. Jadi siapa yang akan tanggung? Yang tu, dia yang akan tanggung kerugian tu. Kami dah sepakat dah. Tadi saya terus hubungi pengurusnya. Kalau macam tu lepas ni saya akan periksa dulu. Lain kali bila barang dah sampai, awak periksa dulu kualitinya macam mana. Tengok sama ada elok ke tak. Nanti apa pelanggan kata pula. Ya, saya faham. Tiba harinya untuk masuk ke universiti. Hao Yunrong dan Zhong Hailong bersama-sama menghantar anak perempuannya ke Universiti Harbin. Mereka sekeluarga bangun awal dan mengemas barang anak mereka. Anak mak nak pergi Seronoknya. universiti ya. Seronok. Aduh, mak rasa macam nak nangis lah. Macam mana ni? Masa cuti nanti saya balik lah. Hujung bulan balik ya. Dah tentu saya balik. Mak, saya yakin nanti dekat sana dia akan rindukan kita. Dulu, masa mak sekolah rendah, atuk dan nenek kamu tak hantar mak pun. Mak angkut sendiri beg mak tu tau. Penat tau tak? Masa tu mak pergi sekolah dengan kayuh basikal aja. Jalan tu jalan tanah. Tanah tu pula masuk ke basikal sampai tak boleh nak kayuh. Mak sampai kelas pun lambat. Sekarang kamu dah senang dah. Ayah dulu bawa bekal sendiri.
Bila sejuk kita panaskan dalam periuk. Bila leka boleh jadi kerak. Dalam periuk tu besar. Bila panaskannya, asap terus masuk kat hidung. Nasib baik asap tu tak bahaya. Basah kuyup. Mak ingat lagi masa sekolah rendah, mak ikut jalan sawah padi. Aduh, hujan tu macam pukul badan aja. Sampai mak banyak kali jatuh. Balik rumah tukar baju. Susah masa tu. Nak kami ikut sekali tak? Atau kami tunggu kat sini Tunggu je? tunggu sini. Saya boleh Tak balik apalah, sendiri. suka hati kamu. Tak apalah. Mari, kita balik. Ini ke universiti? Impian awak dah tercapai kan? Ini universiti anak saya. Rasa macam melancong pula. Kamu jangan lupa banyakkan makan. Jangan tak makan Ya, tau. Mak. Kat sini kamu kena pandai bergaul dengan semua orang, Ya, okey? saya faham. Jaga diri elok Jangan tau. nakal-nakal. Hmm. Mari, semangat. Semangat. Dah lah pergi masuk. Hati-hati bila balik tau. Bye, Jaga diri sayang. kamu ya. Bye. Bye. Oh, dah lah tu, Mak. Dah lah. Oh, janganlah nangis. Dah lah. Jangan nangis. Jom kita balik. Dulu ya. Bye, Mak. Dah lah, jangan macam tu. Dah lah, pergilah. Jaga diri elok-elok tau. Mak balik dulu ya. Cepat sikit. Bunyi katak dan burung memecah kesunyian. Dan adanya air sungai lalin dan juga tanah hitam. Padi Pekan Duja mula menguning dan musim menuai akan tiba tak lama lagi. Rancangan menjual beras Wang Cheng Chun yang bercita-cita tinggi berjalan dengan begitu lancar sekali. Hari ini, Profesor Chan dari Beijing datang. Dia membawa Encik Chen dari Syarikat Pengurusan Perniagaan datang ke rumah Wang Cheng Chun. Wang sibuk menghidangkan makanan kepada tetamunya dan kemudian beliau menunjukkan keadaan di kawasan sekitar. Kita boleh bincang dengan lebih terperinci. Boleh? Ya? Masa awak kat sana nanti, awak boleh bincang dengan Profesor Chen. Awak boleh cakap berapa banyak yang awak nak. Boleh diuruskan. Kalau nak ambil jumlah yang banyak, awak kena bagi tahu saya awal-awal. Saya ambil kat rumah kawan. Saya boleh pergi ke kampung yang berdekatan dekat sini. Saya boleh aja telefon bos mereka, cakap saya nak beli berapa banyak. Mereka boleh uruskannya. Pasal harganya pula, ia tetap ikut harga pasaran. Apa? Tak boleh ada tetamu datang ni. Saya tak ada masa petang ni. Ya. Untuk soalan yang profesional dalam jangka waktu lama ni, awak mesti banyak berhubung dengan dia terlebih dahulu kan? Okey, Ada baiklah. masalah, awak tanya, "Hai, Abang Cheng Chun, yang ini macam mana nak bezakannya?" Tanya Ya, je. Betul. ya, Dia okey. boleh Awak jawab boleh tanya semua saya soalan awak. macam-macam soalan. Saya memang tahu banyak pasal sawah padi sebenarnya. Tahu sebab apa? Sebab saya orang lama dekat sini. Saya dah 20 tahun berkecimpung dalam Ya, bidang awak ni. memang pakar. Apa-apa, tanya je. Saya akan cuba jawab soalan yang berkaitan tentang sawah padi. Saya boleh jamin 100%. Tak ada sebutir beras kat sini yang palsu. Sebab di sini sesiapa tanam padi macam apa saya dengar dari mulut orang betul-betul tak ada dekat sini. Oh, Tak ada. ya betul. Kat sini siapa yang jual daun hosiang yang palsu bukan seorang petani yang sebenar. Kami sangat mementingkan kualiti. Jemput minum semua. Minum. Ya, mari kita minum. Semoga Ya, berjaya. minum. Minum. Mari. Ya. Memukul besi semasa ia masih panas bermakna membuat perkara bila ada kesempatan. Wang Cheng Chun bawa profesor bersama dengan Encik Chen ke sawah padi kepunyaan beliau. Wang rasakan hatinya diisi penuh dengan padi yang berat berisi dan padinya begitu wangi sekali. Awak boleh bantu promosi beras padi saya ni, tapi sekarang ni belum masak. Saya potong satu untuk awak bawa balik. Awak cakap dengan mereka yang ni belum masak lagi. Saya bagi sampel. Dalamnya Boleh tak? sangat berisi. Ya. Bulirnya memang panjang kan? Betul tak? Bulirnya panjang. Bulirnya siap ada pucuk lagi. Cuba tengok. Ya, beras ni dah pecah. Kalau dapat banyak kita akan jual. Kita kena jumpa dia. Kita buat perjanjian. Kita sign pada musim bunga dan beli pada musim luruh. Itu peluang kita. Boleh dapat untung dari situ, kan?
Sekarang kalau kita nak berniaga, kita kena bersaing dengan pasaran kan? Tuaian musim luruh akan tiba tak lama lagi. Du Zongxie dan Chen Honggang bersama-sama ke pekan mencari peralatan mereka. Mereka hendak menambah beberapa mesin tuai yang baru tahun ini. Masuklah. Semua dah siap nak Ya, gerak ya, ke? sudah. Kamu pergi juga. Kalau saya tak pergi, macam mana Pak Cik nak pergi? nanti saya isikan petrol ya. Mesin tu memang tak ada masalah kan? Sebenarnya, ya. Memang tak ada masalah. Cuma ia nak kena diselenggara betul-betul. Kalau tak cepat rosak, kamu duduklah ya. Tapi bukan terpakai bukan. Kan? Mesin tu memang dia tak pernah sentuh pun. Dia ada 3 mesin. Masih elok lagi tu. Bukan, saya nak mesin untuk mengikat tu. Buatan Jepun harga tak mahal. Saya nak pesan 2 mesin. Ya, kalau tak ada apa, Pakcik nak bertolak hari ni, boleh gerak sekarang. Saya ingat tak datang awal sebab nak ikut Pakcik sekali pergi ke pekan tu. Bagus. Kalau macam tu, baik kita pergi sekarang. Saya ada kereta, jadi kalau tak payah Pakcik sewa kereta lain atau naik teksi. Berapa orang? 3 orang. Dah, jom gerak sekarang. Kita nak pergi ke sana pun dah jauh. Ya. Memandangkan mereka kurang arif dalam pasaran mesin menuai, Du dan juga Erlin mencari Yang Sanbo yang tinggal di kampung jiran untuk meminta beberapa maklumat. 5 atau 6,000 yuan boleh beli model baru. Betul. Mesin tu bersih sangat. Awak tengok padi yang dituai tu. Tak ada masalah. Bersih sangat. Bersih atau tak, itu tak penting. Yang penting mesin tu okey ke tak? Kalau mesin tu tak bagus, maknanya orang tu memang tak pandai guna. Sebab itulah kami cari awak. Awak kan pakar. Saya dah Kami tak belasan pandai tahun sangat. kelola mesin yang macam tu. Saya seorang je yang tahu pasal tu. Tapi tak apalah, kita kan jiran. Beli mesin tu pun susah juga. Bila beli mesin yang canggih, bila keluarkan mesin ni, orang kan kata ada duit jalan. Abang mengelola mesin tu dah berapa tahun? Saya mengelolakan mesin tu dah 12 hingga 15 tahun. Mana satu 50,000? Yang tu, yang kecil. Berapa kuasa kudanya? 40 kuasa kuda. Harganya lain kalau 40 kuasa kuda. Yang ni berapa besar agaknya? Yang tu mesin SR55, 55 kuasa kuda. Pekerja itu menunjukkan beberapa jenis mesin tua yang canggih kepada Du Zongxie. Du masih bimbang tentang perkara itu. Beliau mahu cari yang terpakai dan juga mesin yang murah. Untuk barang baru dibawa masuk ke sawah padi, Du Zongxie merasakan beliau mesti banyak belajar tentang mesin tersebut. Kalau boleh, saya tak nak yang mahal-mahal Kalau sangat. macam tu, Bagi saya murah. cadangkan yang mesin ada 4 bilah. Model 40, 45 dan 50. Model 50, 70 atau 60,000 yuan. 40 Ini berapa? Yang mana harganya, satu murah? Yang 40 ke 45 ataupun 50 yang murah? Yang antara 50,000 yuan hingga 70,000 yuan. Model 50, 70,000. 50, Model 70,000. 45, 60,000. Model 40, 50,000. Oh, ya ke? Kalau nak, boleh ambil Saya hari nak. ni. Awak nak angkat hari Saya ni? nak cuba runding harga dengan awak. Boleh tak? Awak nak berapa? Boleh tak saya nak minta 67,000 yuan je? Janganlah 67,000. Saya pun kena fikir untung saya kat kedai ni. Untuk mesin ni, saya cakaplah, kalau bukan abang saya bawa awak ke sini, harganya memang lain. Saya tak boleh jual dengan harga macam tu. Kurang terlalu banyak. Mana ada banyak. Cuma 2-3 ribu je. 69,000 siap pasang. Siap pasang ya? Bolehlah. Awak tolong pasangkan, okey? Jomlah. Mari pergi. Mari pergi. Jadi sekarang ni kita nak bayar macam Tak mana? apa, biar saya uruskan. Yelah. Semua ni tanggungjawab saya. Termasuk Yelah. tetapan, operasi, semua tanggungjawab saya. Tak apa, Awak macam tidak ni usah lah. peduli. Awak bagi nombor akaun Biar awak saya lagi uruskan. senang. Biar. Jadi beli? Jadi. Dah bayar ke? Belum. Saya buat dalam talian. Bila nak bawa ke sana? Awak buat apa tu? Saya tengok aja. Saya tak berapa faham mesin ni. Dah cepatlah turun. Okey, bagus. Saya ambil yang ni je lah. Sampai kampung terus kerja. Aduh. Saya macam umur 70 tahun kan? Mana kamu?
Selepas membeli mesin tuai yang canggih dan sesuai dan juga harga yang berpatutan, Du Zongxie rasa gembira dan banyak cakap semasa perjalanan baliknya. Saya pandai tawar-menawar juga ya. Macam mana pakcik tawar? Awak tawar sampai tahap mana? Saya menawar hingga paling murah. Dia tak boleh buat apa lagi. Tawar Dia buka berapa hingga untuk paling murah mesin tu? dahulu. 70,000. Saya tawar 67,000. Tetapi dia tak nak 67,000. Dia cuma boleh bagi 68,000. Kena belanja kami makan malam lah. Boleh. Saya gembira. Seronok sangat. Jadi sekarang ni semua dah selesai lah. Ya, betul tu. Saya rasa menyesal pula. Sebab saya tak jadi beli. Selepas menuai, pakcik pergi ke mana? Tak nak melancong dengan makcik? Pakcik dah fikir dah. Musim bunga ni, pakcik dah tahu nak pergi mana. Selepas jual beras, dah dimasukkan bangsal penyimpanan. Kami ingat nak pergi Hainan. Pergi ke Hainan. Pakcik nak sambut ulang tahun kat sana. Tahun depan, saya nak ratakan laman abang saya, lepas tu bina rumah. Kalau tak, memang tak cukup ruang nanti. Boleh bina berapa luas? Bila rumah tu dah siap, mesti ada yang cemburu nanti. Nanti pakcik boleh cuba mesin canggih tu kat sawah baru saya saja nak buat ujian. Boleh, boleh. Boleh, kita akan sumpah dulu. Boleh. Lepas 7 hari boleh pinjam. Belum apa-apa lagi kamu dah beli? Bawa masuk dulu. Kami nak masak dulu. Hari jadi ayah Huang Chengchun dah tiba. Isteri Huang menyediakan hidangan satu meja penuh pada hari istimewa. Anak lelaki Dong Sheng beli kek hari jadi untuk datuknya. Anak perempuannya bawa balik cucunya yang kecil. Huang Chengchun hendak mengadakan sambutan hari jadi untuk ayahnya yang dah lama bersusah payah bekerja sebelum ini. Di rumah kampung yang kecil ini, penuh kehangatan dan kebahagiaan 4 generasi keluarga ini. Buatlah hajat. Buat hajat. Apa? Buat hajat? Dia dah 82 tahun. Dia tak tahu macam mana nak buat hajat. Tak payah. Kamu Tak tiup apa, lilin tak ni untuk atuk kamu. Sekejap. Dah, ayah tiup lah lilin tu. Tiup cepat. Hembus cepat. Bagus. Sekali Semangat tiup dah padam. Kok betul atuk tiup? Semangat dia masih Tengoklah. kuat. Ayah sendiri pun belum tentu boleh tiup semua. Ya, ayah tiup sekali je. Dah. Dah, jom makan. Jom makan. Hai sayang, sini. Senyum sikit. Senyumlah kat nenek. Sayang, senyumlah. Sayang, senyumlah sikit dekat nenek. Mari Dosheng, kita ucap selamat hari. Ini hari jadi ayah yang Mari. ke-82 Mari tahun. sini. Ya. Mari Selamat kita hari minum. jadi atuk. Dah 82 tahun. Dah 82 Mari kita minum. tahun. Kita satu keluarga. Ayah pandang saya. Senyum ya. Semua santai-santai. Daging ni liat lah. Sayang, Ayah kamu makan jangan ikan. berapa sikit Makan dengan kacang tu. panjang tu. Kamu nak nak lihat sekali juga. Tapi gambar saya tak ada dalam ni. Menanam benih di musim panas hingga tuai pada musim luruh yang akan datang nanti. Di tepi Sungai Lalin, orang penuh dengan kekaguman akan alam dan hasrat untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka telah menanamkan harapan dan masa depan. Di dalam sawah padi yang sangat wangi, mereka mengharapkan tahun yang baik dan juga hasil jualan beras yang terbaik demi untuk meningkatkan sumber pendapatan. Gelombang padi. Para petani di Sungai Lalin menuai padi yang tebal untuk dijadikan beras. Namun, udara dingin tiba-tiba saja mengganggu tuaian musim luruh di sawah padi milik Huang Chengchun. Mesin tuai Du Zongxie rosak semasa musim menuai dan menjadikannya tak boleh makan dan tidur. Suami kepada Hao Yunrong jatuh sakit. Bolehkah dia menuai padi seorang diri mengikut jadual? Dalam proses mengumpulkan beras, Early berdepan dengan satu cabaran. Episod keempat, tuaian musim luruh.